Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, surah At-Talaq, surah yang ke-65 dalam Al-Quran. Pada hari ini insya-Allah kita mulakan dari ayat 8 sehinggalah nanti ayat yang terakhir insya-Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa'adzabnaha 'adzaban nukra. Yang bermaksud, dan bukan sedikit negeri-negeri yang penduduknya menderhaka terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Maka kami hitung amal mereka satu persatu dengan hitungan yang keras rapi. Serta kami seksakan mereka dengan azab yang tidak pernah dikenal dahsyatnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni dihadirkan Allah Subhanahu wa taala selepas Allah menjelaskan kepada kita tentang hukum hakam yang berkaitan dengan talak. Ini memberi peringatan kepada kita supaya sentiasa mentaati perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, khasnya dalam masalah talak ataupun cerai. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, wa ka'ayyin min qaryatin, ay wa kathirun minal qura. Begitu banyak negeri-negeri. Atat an amri rabbiha wa rusulih, ay asa ahluha amrallahi wa amra rasulih. Yang mana penduduknya menderhaka kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa tamadau fi tughyanihim wa kufrihim, dan mereka berterusan dalam sikap mereka yang melampau dan kekufuran mereka. So, oleh kerana itu, fahasabnahum ala a'malihim fid dunya hisaban syadidah. Maka kami hisab akan amal-amal mereka dekat dunia dengan hisab yang sangat keras, kata Allah. Wa'adzabnahum 'adzaban 'aziman munkaran, dan kami azab mereka dengan azab yang sangat besar, ya, dengan azab yang amat sangat dahsyat, ya. Ayat Allah Ta'ala ni menjelaskan kepada kita uqubah man tagha wa takabbar. Seksa ataupun akibat yang ditimpakan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang melampaui batas dan juga orang-orang yang takbur. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha, dan begitu banyak negeri-negeri yang menderhaka terhadap Tuhannya, terhadap perintah Allah dan Rasulnya.
Ayat ini dihadirkan Allah Ta'ala selepas Allah Ta'ala menyebut tentang perceraian, hukum hakam tentang talak. Maka kata para ulama, Al-baytul ladhi yahsulu bihi al-khilaf wal mukhalafat al-syar'iyyah kal-qaryati allati asa ahluha amrallahi wa amra rasulih. Rumah yang di dalamnya terdapat penentangan, perbuatan yang bercanggah dengan syarak, yang bercanggah dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah, kal qaryati allati 'asa ahluha amrallahi wa amra rasulih. Maka rumah tersebut, keluarga tersebut samalah seperti penduduk suatu negeri yang menderhaka kepada Allah dan Rasul. Ya. So maknanya apa? Kalau dalam rumah tangga, khasnya dalam konteks perceraian, ada orang yang melakukan perbuatan yang bercanggah dengan ketetapan Allah. Dia menderhaka terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah. Berhati-hati. Allah Ta'ala akan turunkan azab. Allah Ta'ala akan turunkan seksa dekat dunia sebelum di akhirat untuk dia. Sama seperti penduduk negeri yang menderhaka kepada perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka dihisab Allah dengan sangat keras dan ditimpakan Allah Ta'ala azab seksa kepada mereka. Dan contoh yang demikian sudah begitu banyak daripada kalangan umat-umat terdahulu. Ini menjadi satu peringatan, ya, menjadi satu amaran keras, ya, khasnya bagi lelaki yang menceraikan istrinya supaya sentiasa mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Maka kalau kita ingat balik ayat-ayat sebelum ni, setiap kali Allah Ta'ala setiap kali Allah Ta'ala sebut tentang talak, Allah Ta'ala sentiasa sertai dengan perintah bertakwa. Ini memberi isyarat bahawa perceraian itu hendaknya dilakukan sesuai dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Iaitulah imtithalu awamirihi wajtinabun nawahihi. Melaksanakan sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkannya sesuai dengan tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha. Begitu banyak negeri, penduduk negeri yang menderhaka kepada perintah Allah dan Rasulnya. Akhirnya mereka diazab Allah Ta'ala. Akhirnya mereka dibinasakan Allah Ta'ala. Ini memberi pengajaran kepada kita. Man zara'a syauq lam yahsud al-'inab. Siapa yang menanam duri, dia tidak akan mendapatkan anggur. Ya. Kalau kita nak dapat anggur, maka tanamlah bibit anggur. Jangan kita berharap akan dapat anggur, sedangkan kita tanam pokok berduri. Wa man qaddama adh-dhanba lam yurabbihil jannah. Maka begitulah sesiapa yang melakukan dosa, maka dia tidak akan dapat syurga Allah. Sama seperti seseorang yang dia tanam duri, pokok berduri, dia tidak akan dapat anggur. Begitu juga sesiapa yang melakukan dosa, dia tidak akan dapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ka'ayyim min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha. Begitu banyak negeri-negeri yang menderhaka, penduduk negeri yang menderhaka kepada perintah Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka diazab dan dibinasakan Allah. Pengajaran bagi kita, ghayyaru a'malahum. Mereka mengubah amal-amal mereka, faghayyarallahu ahwalahum. Akhirnya Allah Ta'ala mengubah keadaan mereka dari keadaan yang baik kepada keadaan yang buruk. Wa a'radu fa'aradallah. Mereka berpaling, akhirnya Allah juga berpaling daripada mereka. Wa asa'u fasa'a jaza'uhum. Dan mereka berbuat buruk, akhirnya balasan bagi mereka pun adalah keburukan.
Ah, pengajaran penting bagi kita juga daripada ayat ini. Allah Ta'ala tidak mengubah keadaan kita. Kecuali kita sendiri hakikatnya yang mengubah. Allah tidak mengazab mereka, kecuali mereka mengubah diri mereka kepada arah yang lebih buruk. Sekiranya mereka tetap dalam ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah, maka Allah tidak akan mengubah keadaan mereka daripada yang aman, daripada yang selamat kepada binasa. Maka kalau kita fikir, segala sesuatu perkara yang buruk yang datang kepada kita, sebenarnya adalah punca daripada amal perbuatan kita sendiri. Ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut tadi, فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. Ya, maka Allah Ta'ala menghisap mereka dengan hisap yang sangat keras, perhitungan yang sangat teliti, sehingga kan tidak ada satu pun yang terlepas. Kemudian وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا, dan kami mengazabnya penduduk negeri itu azaban nukra, dengan azab yang juga sangat-sangat keras. Jadi mereka mendapatkan azab dekat dunia dan juga azab di akhirat. Punca dia apa? Menderhaka terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Perkara yang sama akan ditimpakan Allah Ta'ala kepada mana-mana orang yang menderhaka terhadap perintah Allah dan Rasulnya, khasnya dalam masalah perceraian. Maka ada para ulama mengatakan tentang ayat ni, fihi tahdzirun syadidun lirrijal. Ni satu amaran yang amat keras daripada Allah Ta'ala kepada lelaki. Ya? Ini satu amaran keras Allah kepada lelaki. Maka mana-mana lelaki berhati-hati. Kalaupun anda mengambil keputusan untuk menceraikan isteri anda, ceraikanlah dia sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan. Jangan sampai anda menceraikan isteri anda dengan cara yang zalim, bercanggah dengan syarak. Kerana kalau anda melakukan itu, tidak menutup kemungkinan Allah akan timpakan azab seksa, hisab yang keras, ya, dan azab seksa di dunia dan di akhirat. Sebab berlaku zalim atau tidak mengikuti peraturan Allah dalam menceraikan isteri. Maka isteri itu satu amanah yang besar yang Allah Ta'ala beri kepada lelaki supaya dijaga dengan baik. Kalau hidup bersama, muasyarah bil ma'ruf, bergaullah dengan cara yang baik dengannya. Kalaupun hendak berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang baik. Maka Allah Ta'ala sebut at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'ruf atau tasrihum bi ihsan. Kalau hendak bersama, hiduplah bersama dengan cara yang baik. Kalaupun hendak berpisah, maka buatlah perpisahan dengan cara yang baik. Sebaliknya, jangan hidup bersama tetapi anda menzaliminya. Dan jangan juga anda menceraikannya tetapi anda menzaliminya. Kalau anda melakukan itu, maka bersiap sedialah dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Inilah betapa tingginya nilai seorang wanita yang bergelar isteri dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para isteri perempuan, jangan bimbang. Jangan bimbang. Oh, saya dah tak ada orang tua. Tak ada saudara yang backup saya. Saya lemah. Tidak. Allah ada sentiasa bersama anda. Allah Ta'ala ada sentiasa bersama kita. Ya. Allah Ta'ala yang akan menolong. Allah Ta'ala yang memberi perlindungan. Dan Allah Ta'ala yang membalas.
kepada mana-mana lelaki, mana-mana suami yang menzalimi isteri. Baik, kita teruskan ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. Lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan derhakanya, dan menjadilah akibat perbuatan mereka itu satu kerugian yang amat besar. Ya, akhirnya disebabkan perbuatan mereka itu, fatajarra'u su'a aqibata utubihim wa kufrihim. Akhirnya mereka merasakan akibat buruk daripada sikap mereka yang melampau dan kekufuran mereka. Wa kana aqibatu kufrihim halakan wa khusranan la khusrana ba'dah. Dan akibat daripada kekufuran mereka, penduduk negeri tadi, mendapatkan kebinasaan dan kerugian yang tidak ada kerugian yang lebih dahsyat selepas. Ya, ini kalau kita kaitkan kembali dengan perceraian tadi, ya, yang mana ada orang menjalankan perceraian itu dengan menderhaka terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka berhati-hati. Berhati-hati. Allah Ta'ala sebut tentang penduduk negeri yang menderhaka kepada perintah Allah dan Rasul, akhirnya mereka ditimpakan bala bencana, fadhaqat wabala amriha, akhirnya mereka merasakan akibat buruk dari kekufuran mereka, kederhakaan mereka, wa kana akibatu amriha khusra, dan akibat kekufuran mereka itu adalah kebinasaan, kerugian, yang mana tidak ada kerugian yang lebih teruk daripada itu. Ya, jadi kalau kita kaitkan tadi dengan perceraian, maka sesiapa sahaja yang tidak menjalankan perceraian itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan azab seksa daripada Allah Ta'ala dan kerugian yang mana tidak ada kerugian yang lebih dahsyat daripada itu. Kerana kerugian yang hakiki bukan saat kita kehilangan harta benda dunia, bukan saat kita kehilangan jawatan. Kerugian yang hakiki adalah ketika mana rahmat Allah dicabut daripada kita. Dan rahmat itu ditukar Allah Ta'ala dengan azab. Itulah dia kerugian yang hakiki yang tiada bandingan sedikit pun dengan kerugian-kerugian yang lain. Waliyadzubillah. Baik, kita teruskan. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 10. A'addallahu lahum 'adzaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab. Fattaqullaha ya ulil albab alladhina amanu. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah menyediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang yang berakal sempurna dari kalangan orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu peringatan. Ya. Pada ayat ini Allah Ta'ala sebut, A'adda Allah lihaula'il qawm alladhina taghaw wa khalafu amrahu wa amra rasulih adzaban baligha syiddah. Allah Ta'ala sediakan bagi kaum yang menderhaka dan tidak mahu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya tadi, azaban baligha syiddah, azab yang sangat keras. Ya, tidak ada azab di atas itu lagi. Kenapa? Mereka menderhaka kepada Allah dan Rasul. Ya, kembali kalau kita kaitkan dengan konteks talak yang dibicarakan dalam surah ini, kalau ada orang yang mentalak isterinya tetapi ia tidak melakukan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, maka ketahuilah Allah Ta'ala
telah sediakan azab yang sangat-sangat keras kepada orang yang menentang perintah Allah dan Rasul atau tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul, khasnya dalam konteks perceraian ataupun talak. Maka kemudian selepas Allah Ta'ala mendatangkan amaran ni, Allah Ta'ala perintahkan lagi bertakwa. Berulang kali Allah Ta'ala sebut dalam surah Talaq ni. Fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu. Fakhafullaha wahdharu sukhtahu ya ashabal uqul. Ar-rajihah alladina saddaqullaha wa rasulah wa amilu bisyara'ih. Maka takutlah kamu kepada Allah. Dan berhati-hatilah dengan murkanya. Wahai orang yang mempunyai akal, iaitulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul serta mengamalkan syariatnya. Ya. Maka dekat sini Allah Ta'ala perintahkan wattaqullaha ya ulil albab, fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu. Bertakwalah kepada Allah wahai orang yang mempunyai akal fikiran. Ya. Dekat sini Allah Ta'ala memanggil mereka, memanggil orang-orang yang berakal itu. Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang berakal supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana mereka lah yang faham tentang ayat-ayat Allah, pengajaran-pengajaran Allah. Ya. Manakala umat terdahulu yang dibinasakan Allah Ta'ala mereka, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan. Maka orang yang berakal tu, dia faham akan ayat-ayat Allah. Selepas dia faham, dia amalkan dalam kehidupan dia. Ya. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kamu, hai orang-orang yang beriman, zikra, peringatan. Ya. Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kamu peringatan. Dengan itu Allah Ta'ala menyampaikan peringatan-peringatan kepada kamu. Apa maksud zikra dekat sini? Ada ulama mengatakan maksud zikra dekat sini ialah Al-Quran. Maka antara nama lain kepada Al-Quran adalah Az-Zikr. Kenapa Al-Quran disebut dengan Az-Zikr? Innama sumiyal Qur'anu zikran lima tadammanahu min tadhkirin nas bima hum anhu ghafilun minat tauhid wat taklif wa lima fihi min wa'din wa liman tamassaka birrif'ah wasyaraf al-munif. Allah Ta'ala sebut Al-Quran sebagai zikr. Ya. Kerana di dalamnya ada kandungan, terdapat kandungan peringatan kepada manusia tentang kelalaian mereka daripada tauhid, daripada kewajipan, dan kerana di dalam Al-Quran itu terdapat ancaman, ya, dan juga janji-janji Allah Ta'ala kepada orang yang berpegang teguh kepada agamanya bahawa mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, beliau memandang az-zikr dekat sini adalah Rasulullah. Pada anzalallahu ilaikum zikra, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kamu zikra. Menurut Al-Imam Al-Alusi, maksudnya dekat sini adalah Nabi SAW. Ya, kenapa begitu? Limuadzabatihi ala tilawatil Quran alladhi huwa zikr. Kerana Nabi SAW seseorang yang sangat banyak membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah zikr, peringatan. Jadi maksud az-zikr dekat sini, kata Al-Alusi, itu merujuk kepada Rasulullah. Ya. Dan Nabi SAW sebagai zikr, ini dapat dibenarkan juga berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Hina su'ilan an akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Aisyah ditanya tentang akhlak Nabi. Ya. Faqalat, Aisyah menjawab, alasta taqra'ul Quran?
adakah engkau membaca Al-Quran? Qala bala. Kata yang bertanya ni betul, saya baca. Qalat, kemudian Aisyah berkata, fa inna khuluqa nabiyyillahi sallallahu alaihi wasallam kana al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu itulah dia Al-Quran. Qala An-Nawawi, berkata Al-Imam An-Nawawi, makna akhlak Rasulullah tu Al-Quran, maknanya kata beliau al-amalu bihi, Nabi mengamalkannya, wal wukuf inda hududihi, Nabi berhenti pada batasan-batasannya, artinya tidak melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, wa ta'addab bi adabihi, dan beradab, berakhlak sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Al-Quran, wal i'tibaru bi amsalihi wa qasasihi, dan mengambil i'tibar, pengajaran dari perumpamaan-perumpamaan dan kisah-kisahnya, wa tadabburuhu, mentadabburnya, wa husnu tilawatihi, dan membacanya dengan baik. Itu makna akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. So Nabi amalkan, Nabi tidak melampaui batasannya, Nabi beradab dengan itu, Nabi mengambil pengajaran daripada kisah dan perumpamaan-perumpamaan yang ada, Nabi mentadabburnya dan Nabi baca dengan bagus. Maka sesiapa yang ingin akhlaknya sesuai dengan akhlak Al-Quranul Karim, maka ini perlu untuk dilaksanakan, perlu untuk dilakukan. Baik, kemudian ayat 11 Allah Ta'ala berfirman, Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladhina amanu wa amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Dengan mengutus seorang Rasul, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan menerangkan kebenaran, supaya Allah mengeluarkan orang-orang yang sedia diketahuinya akan beriman dan beramal saleh dari gelap gelita, iaitulah kesesatan, kepada cahaya hidayah, tunjuk. Dan ingatlah, sesiapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah telah mengurniakan kepadanya sebaik-baik pemberian. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada akhir ayat 10 Allah Ta'ala sebut, pada anzalallahu ilaikum zikra. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan kepada kamu az-zikr, peringatan tadi. Kemudian pada ayat 11 kata Allah, Rasulan yatslu alaikum ayatillah. Ya. Wa hadha zikr, zikr yang Allah Ta'ala sebut pada akhir ayat 10 tadi, huwa rasul yaqra'u alaikum ayatillah. Itulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada kamu. Muwaddihatil lakumul haqqa minal batil, dan menjelaskan kepada kamu, yang menjelaskan kepada kamu mana yang hak dan mana yang batil. Kay yakhrujal ladina sadaqullaha wa rasulahu wa amilu bima amarahumullah bihi wa ata'uhu minadh dhulumatil kufr ila nuril iman. Dan supaya mengeluarkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul dan beramal dan beramal sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Jadi Rasulullah datang membawa zikr, peringatan dari Allah Ta'ala tu. Pertama, Nabi bacakan. Ya. Yang kedua,
bertujuan supaya jelas mana yang hak, mana yang batil. Nabi bacakan, dengan sebab Nabi bacakan maka nyata mana yang hak, mana yang batil. Dan dengan itu supaya orang-orang yang beriman dan beramal saleh keluar daripada zulumat, daripada kegelapan, kesesatan, ila nur, kepada cahaya. Ini khasnya mereka yang dalam ilmu Allah Ta'ala mereka akan menjadi ahli syurga. Maka ketika mana peringatan ini sampai kepada mereka, maka mereka keluar daripada zulumat, daripada kegelapan. Kegelapan yang dimaksudkan dekat sini kesesatan, kesyirikan, kekufuran, ila nur, kepada cahaya yang terang, iaitulah cahaya iman. Pada hujung ayat ni kata Allah, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan, sesiapa yang beriman kepada Allah dan iman ini disertai dengan amal-amal saleh, yudkhilhu jannah, maka Allah akan masukkan ia ke dalam syurga. Maka tiket nak masuk syurga tu iman dan amal saleh. Akan dimasukkan Allah Ta'ala ia ke dalam syurga, yang mana di dalam syurga mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan pelbagai kenikmatan yang lain. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalam syurga itu. Qad ahsanallahu lahu rizqa, ay qad ahsanallahu lil mu'mini salih rizqahu fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan rezeki yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita teruskan ayat yang terakhir. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antara langit dan bumi. Berlakunya yang demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan tiap-tiap segala sesuatu. Pada ayat ini Allah menyatakan, Allah wahdahu walladhi khalaqa sab'a samawat. Bahawa Allah sendirilah yang mencipta 7 petala langit. Wa khalaqa sab'an minal aradin. Begitu juga Allah Ta'ala mencipta 7 lapis bumi. Wa minal ardi mislahun. Ini menjadi dalil bahawa bagaimana langit itu kata Allah 7 lapis, ya, bumi juga demikian. Wa anzalal amr mimma awhallahu ila rusulihi wa ma yudabbiru bihi khalqahu bainas samawati wal ardh. Dan Allah Ta'ala menurunkan wahyunya dan Allah Ta'ala menurunkan perintahnya, iaitulah apa-apa yang Allah wahyukan kepada Rasul-Rasulnya untuk mengatur makhluk Allah Ta'ala yang ada di antara langit dan bumi. Kemudian, apa tujuan daripada itu semua? Li ta'lamu ayyuhan nas, supaya kamu manusia mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir la yu'jizuhu syai'. Supaya kamu manusia dapat tahu bahawa Allah tu Maha Kuasa atas tiap-tiap segala sesuatu dan tidak ada satu pun yang melemahkan Allah. Jadi antara hikmah besar daripada Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi, kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu melalui Rasulnya untuk kita, hamba-hamba Allah yang ada di antara langit dan bumi ini, supaya kita dapat mengetahui dengan itu semua betapa Allah Ta'ala Rabb yang Maha Kuasa. Maka sesuatu yang kita rasa kita tak mampu, kita lemah, Allah Ta'ala pasti kuasa. Ya? Sesuatu yang mustahil bagi kita, mungkin bagi Allah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Fala yakhruju syai'un an ilmihi wa qudratihi.
Maka tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada ilmu dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi peringatan kepada kita, ya, yang sangat penting bahawa Allah taala ilmunya meliputi segala-galanya. Ini Allah taala menutup surah At-Talaq ni dengan pernyataan wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Ini memberi satu pengajaran kepada kita. Khatamallahu surat At-Talaq bihadhil ayah al-'azimah. Allah taala mengakhiri surah At-Talaq dengan ayat yang sangat agung, iaitu wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahawa sesungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Wahya ayatun tasubbu at-tama'nina fi qalbika sabban. Ini ayat yang menumpahkan ketenangan ke dalam hati. Ini ayat yang mencurahkan ketenangan ke dalam hati. Allahu alimun bihalik. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan keadaan. Khasnya bagi anda yang bercerai, yang berpisah. Allah tahu keadaan anda. Anda bukan bersendiri. Anda bukan lemah. Wa qadirun ala an yughayyira hadal hal ila ahsanil hal. Dan Allah Ta'ala Rabb yang maha kuasa tadi. Lita'alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa untuk mengubah keadaan saat ini kepada keadaan yang lebih baik. Maka walaupun sekiranya ditakdirkan perceraian dalam hidup anda, anda kena tetap tenang. Percaya selagi mana anda bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah mengetahui keadaanmu dan Allah Ta'ala kuasa untuk mengubah keadaanmu yang sekarang kepada keadaan yang lebih baik. Maka dapat kita simpulkan surah At-Talaq ini poin utamanya pertama adalah membicarakan tentang tata cara mentala isteri yang tepat sesuai dengan hukum hakam yang ditetapkan Allah. Dan berhati-hati menjalankannya, sentiasa bertakwa kepada Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam surah At-Talaq ni, Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran yang amat keras kepada mana-mana lelaki secara khasnya yang mentala isterinya tidak mengikut apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Kemudian penghujung kepada surah At-Talaq ni, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat-ayat yang kalau kita renung untuk menenangkan, mendamaikan hati kita. Bahawa perceraian itu sepatutnya tidak menyebabkan anda terlampau bersedih, merasa jatuh, merasa down, merasa terpuruk. Ya, ingat, Allah ada yang sentiasa mengetahui setiap daripada keadaan kita dan dia Allah Ta'ala maha kuasa untuk mengubah keadaan kita kalau kita jalankan sesuai dengan perintahnya, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Alhamdulillah kita telah selesai daripada surah At-Talaq. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung nanti kepada surah yang berikutnya, iaitu surah At-Tahrim. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya, moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.